وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Zabidah, Ibu Maimunah, Ibu Salamah, Ibu Adibah, Kak Mazlin, Kak Wan, Ibu Rusnah, Ibu Zanita dan semua ibu ayah yang lain. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini hari Selasa bersamaan 1 Disember 2020, pengajian pukul 8.30 pagi. Perbahasan surah melalui kalimah surah Yasin. Kita sambung pada pagi ini ayat yang ke-52 daripada surah Yasin. Ibu ayah, sebelum terlupa, nanti dalam pukul 9.10 minit, ibu-ibu ingatkan saya supaya boleh tulis siap-siap ibu, takut saya terlupa. Bincangkan mengenai Yakhisimun yang kita tertunggak, terputang. Ayat yang ke-49 hujung, Yakhisimun. Ada perkara yang saya nak kongsikan dengan ibu ayah semua mengenai perkataan Yakhisimun yang kita KIV sebelum ni. Ingatkan ibu ayah insyaAllah ya. Ayat 52 surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana. Qalu, mereka berkatalah. Qalu tu fi'il apa ibu? Qalu tu fi'il apa ibu angkat? Kita dah belajar kan? Ulang banyak kali dah. Fi'il madhi, ya. Ibu ayah, qalu adalah fi'il madhi, betul ibu ya? Fi'il madhi kotak ke berapa tu ibu? Fi'il madhi kotak ke berapa? Kotak ketiga. Alhamdulillah, kotak yang ketiga. Fi'il madhinya qala. Fi'il mudhari'nya macam mana ibu? Qala mudhari'nya macam mana? Yaqulu. Qala yaqulu. Okey, ada satu lagi qala dan fi'il mudhari'nya lain. Macam mana tu? Satu ada ni qala yaqulu berkata. Satu lagi qala fi'il mudhari'nya macam mana? Bagaimana fi'il mudhari'nya? Satu qala yaqulu, satu lagi qala. Saya diterangkan. Okey, satu lagi punya qala bagaimana fi'il mudhari'nya? Kalau siapa yang tak tahu tak payah tulis ya. Siapa yang ada pernah dengar kuliah saya, siapa yang tak pernah dengar jangan reply lah. Maksudnya siapa yang memang dah dengar saya terangkan sebelum ni, boleh reply. Saya tak nak main teka-teka je. Betul, qala yaqilu. Qala yaqilu. Yaqilu. Kalau qala yaqilu, ibu ayah apa maknanya? Qala yaqilu, apa maknanya?
Qala yaqulu berkata. Qala yaqilu apa maknanya? Ingat tak saya terangkan sebelum ni? Tidur pada waktu tengah hari kita panggil apa ibu ayah? Tidur sekejap pada waktu tengah hari kita panggil apa? Betul Ibu Selamah ya. Qailulah. Ya. Bukan kailulah. Qailulah. Qailulah. Ya. Qala yaqilu qailulatan. Itu tidur seketika di waktu tengah hari. Itu fi'il madinya qala, mudhari'nya yaqilu. Di sini qala yaqulu. Tasrifnya qala, qala, qalu. Sampai habislah. Okey. Ibu yang dirahmati Allah, ya wailana man ba'asan. Man ba'asana. Ba'asana tu kita boleh bincang. Ibu dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi ba'asa, mudhari'nya yab'asu. Ba'asa, mudhari'nya yab'asu. Masdarnya ba'san. Okay. Isim fa'ilnya ba'isun. Ba'is. Gitu. Ba'asa, mudhari'nya yab'asu. Bab fa'ala yaf'alu. Bab fa'ala yaf'alu. Okay. Ba'asa yab'asu. Fa'ala yaf'alu. Ibu ayah, apa dia makna ba'asa yab'asu? Maksudnya bangkit. Bangkit. Ya. Antara nama hari kiamat adalah Yaumul Ba'si. Yaumu al-Ba'si. Yaumul Ba's. Hari kebangkitan. Ba's maksudnya kebangkitan ya, bangkit. Jadi ibu ayah di sini ba'asa. Ba'asa di sini fi'il madhi ibu ayah. Ba'asa di sini adalah fi'il madhi. Okey. Ba'asa fi'il madhi kotak pertama. Kembali dalamnya ada dhamir hiya, dhamir huwa. Kembali pada siapa? Kepada man sebelumnya. Siapa yang bangkitkan kami? Man tu terjemahnya siapa yang ba'asa telah membangkitkan na kami. Jadi ba'asa fi'il madhi boyah ya. Bab apa ibu ba'asa? Ba'asa yab'asu sulasi mujarrad. Bab fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Habis. Boleh ibu bahasa jelas ya, senang saja kita dah tahu kaedahnya. Min marqadina. Ibu ayah pada min marqadina, kalimah apa yang boleh kita bincangkan dari segi sorof? Kalimah yang boleh kita bincangkan dari segi sorof adalah perkataan marqad. Marqad. Okay, siapa tahu ibu ayah? Nah sebelum tu, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi raqada. Raqada. Mudhari'nya yarqudu. Yarqudu. Raqada yarqudu. Okey. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Kamu menyangka ashabul kahfi itu terjaga padahal mereka semua tidur. Jadi raqada telah tidur. Tidur yang lain nama yanamu. Nauman. Naum fi'il madhinya nun alif mim. Nama mudhari'nya yanum. Masdarnya nauman. Yang kita azan. As-salatu khairun minan naum. Naum itu masdar. Nama yanum. Tidur. Di sini tidur juga. Raqada yarqudu pun makna tidur juga ibu ayah ya. Okey. Cuma di sini marqad. Marqad. Apa nama isim ni ibu kakak? Marqad. Marqadun. Jalasa duduk. Tempat orang duduk ramai-ramai majlisun. Sajada sujud. Tempat yang orang sujud masjidun. Ta'am. Makanan. Tempat yang orang makan mat'am. La'iba bermain. Tempat di mana budak-budak bermain mal'ab padang permainan.
Sana'a, cipta, reka. Tempat di mana manusia mencipta dan mereka satu-satu barang dipanggil kilang. Maka menghasilkan dipanggil kilang, dipanggil masna' dalam bahasa Arab. Betul Kak Wan, isim makan. Isim makan. Ustaz, apa tu isim makan? Makan tu apa? Apa dia makna makan ni Buaya dalam bahasa Arab? Makan, memanglah kalau perbuatan makan, akalah. Tapi terjemah makan tadi tu bahasa Arab. Betul tempat. Isim makan maksudnya isim yang menunjukkan tempat. Jadi makan dalam bahasa Arab, mim, kaf, alif, nun, makanun maksudnya tempat. Isim makan, isim yang menunjukkan makna tempat. Ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba perhatikan semua contoh-contoh yang saya berikan, apa yang saya masukkan di hadapan ibu ayah? Huruf apa yang saya masukkan di hadapan kalimah semua tadi? Mat'am, majlis, mal'ah. Betul ibu ayah, mim. Huruf mim. Dan mim itu berbaris apa? Semuanya sama saya buat. Berbaris apa semua? Berbaris fathah atas. Ya, berbaris atas ataupun berbaris fathah. Maka ibu ayah, kita nak kenal isim makan itu antara kita nak cara nak kenalnya. Isim makan, mimnya baris atas. Mimnya berbaris atas. Okey. Nak tanya ibu ayah. Adakah tiap kali kita jumpa kalimah yang mula dengan huruf mim dan berbaris atas itu mesti isim makan? Adakah setiap kali jumpa mim baris atas mesti isim makan? Tidak. Tidak. Okey. Tapi isim makan biasanya mim baris atas. Maknanya kalau kita jumpa satu kalimah dalam bahasa Arab, mim baris atas, boleh jadi itu isim makan tapi belum tentu. Okey? Contoh, mamnu', mamnu' at-tadkhin, mamnu' dukhul. Mamnu' maksudnya dilarang. Itu mim baris atas tu? Atau wazan maf'ul. Mim baris atas juga. Adakah ada isim makan? Tidak. Isim makan mim baris atas tapi dia ada kaedah-kaedahnya yang kita tak bincang sekarang lah. Cukup ibu ayah tahu ini adalah isim memberi makna tempat. Jadi ibu ayah cuba tengok apa terjemah marqad di situ. Tolong ibu ayah terjemahkan marqadina kan? Apa terjemah marqadina? Ibu selama tidur saja ke? Cuba ibu tengok belakang dia sebelumnya. Ada tak? Tempat tidur. Dia mesti ada tempat. Bukan tidur saja. Masih ada tempat sebelumnya haji. Tempat tidur kami. Tempat tidur. Okey. Kalau ibu-ibu terjemah tidur saja, ibu-ibu telah tertinggal tempat. Mesti ada ibu-ibu yang terjemah tidur tadi, mesti tertinggal perkataan tempat sebelumnya. Mesti ada tempat. Okey. Tempat tidur dalam arti kata kubur. Tempat tidur dalam arti kata kubur. Jadi kita ulang oleh ibu ayah. Kenapa kubur itu tempat tidur? Ada tak saya terangkan sebelum ni? Kenapa saya dipanggil tempat tidur? Ibu, kalau tempat tidur ibu macam mana? Ibu tidur atas apa malam tadi? Tidur atas lecak ke? Ibu tidur atas lecak ke? Tidur atas tanah ke ibu? Ada tak semalam ibu yang tidur atas tanah? Dia rumah ada bilik tapi dia tidur dekat atas apa ni parking kereta kat luar. Ada tak? Tak ada ibu kan? Okey ibu, kenapa kita tidur atas tilam? Kenapa ibu-ibu ayah tak tidur atas pelepah kelapa? Soalan saya kenapa? Kenapa ibu-ibu nak pilih tidur atas tilam tetapi ibu tak pilih tidur atas pelepah kelapa? Kenapa ibu ayah? Nabi tidur atas pelepah kurma. Kenapa kita tak pilih? Dari segi apa yang kita tak pilih tu? Selesa. Betul ibu. Selesa. Keselesaan. Jadi, bila kita kata tempat tidur, sinonim, dia adalah sinonim dan dia adalah terkait dengan makna selesa. Tempat tidur kena selesa. Tapi ibu ayah, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dalam kubur dia, saya nak tanya ibu ayah, adakah dalam kubur dia, mereka selesa? Orang tak beriman pada Allah, dalam kubur mereka selesa ke kena azab ibu ayah? Tulang rusuk ni akan jadi macam ni. Jadi macam ni tulang rusuk ibu ayah. Menghimpit kubur tu. Dalam kubur ada ular namanya Asyja' al-Aqra. Ular yang botak yang sangat berbisa. Sekali dia patuk, jatuh 60 hasta di alam barzakh sana. Jadi ibu ayah, seksa. Tapi kenapa mereka kata, walaupun dalam kubur tu tempat mereka kena seksa, tempat mereka kena azab, tapi kenapa mereka kata ibu ayah, tempat tidur? Kenapa mereka kata tempat tidur?
pada hari pertama dibangkitkan di padang mahsyar, mereka kata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur tadi? Kenapa ibu ayah? Cuba tulis. Kenapa? Boleh tulis panjang sikit tak apa. Saya tunggu. Saya ada terangkan sebelum ni, ibu ayah yang ada ikuti pengajian sebelum ni mungkin ingat. Okay. Kenapa mereka kata siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ni? Ada tak nak jawab? Betul, Makcik Nurul Ali. Kerana azab di mahsyar baru keluar dari kubur, belum lagi kena hisap. Belum lagi azab kena hisap. Belum lagi azab menunggu untuk hisap. Belum lagi azab lintas sirat. Belum lagi azab macam-macam azab sampailah masuk syurga ataupun neraka. Baru hari pertama bangkit di mahsyar, Allah Ta'ala memperlihatkan neraka kepada semua orang. Belum masuk neraka. Baru Allah memperlihatkan neraka kepada semua orang. Maka semua takut ni amat sangat sehingga kata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur tadi? Hingga kubur yang penuh dengan azab itu, azab sepanjang tempoh di alam barzakh, daripada awal masuk kubur sampailah hari kiamat, kan? Orang yang mati sekarang, sebelum kiamat akan masuk alam barzakh. Barzakh ni border, sepadan. Daripada awal dia hidup situ, dalam alam tu, sampailah hari kiamat, katakan dia tak pernah kena dapat nikmat langsung. Tak pernah dapat nikmat. Azab, azab, azab. Hari pertama bangkit di mahsyar, semua azab yang pernah dia lalui dulu, dia dah tak rasa apa. Dia rasa tak ada apa. Azab tu macam tak ada apa. Berbanding baru tengok neraka saja. Dia penampakkan neraka di padang mahsyar, berdiri di mahsyar, dia penampakkan neraka, dia punya azab berdiri itu saja, lupa segala azab kubur. Jelas tak ibu ya? Jadi apa kita nak fokus? Itu tafsir. Kita fokus pada kalimah marqad. Namanya isim apa ibu? Isim makan. Pasal tu terjemahnya tempat tidur. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji, isim makan, ulang kaji. Siapa yang baru, komen baru tahu. Adanya isim yang dipanggil isim makan. Ibu Maimunah ulang kaji. Haji Wahab baru, Masya Allah. Kak Hana ulang kaji. Okey, ramai ulang kaji, Alhamdulillah. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Ibu Wan Hasnah baru ya. Okey, masa saya nampak ramai ulang kaji tahniah. Jadi ibu ayah, siapa yang baru, ibu ayah ni ya, ambil maklumlah insya-Allah. Isim makan kita tak belajar lagi, dalam nahwu pun tak belajar lagi, surah pun kita tak belajar lagi. Saya belum masukkan dalam silibus. Tetapi dalam kuliah-kuliah yang begini, di situ kita masuk input sikit insya-Allah. Jadi oleh kerana surah Yasin ni kita pilih surah Yasin, hari-hari kita digalakkan baca surah Yasin di awal pagi. Maka tak dapat tidak ibu-ibu, setelah kita punya perbahasan surah Yasin ni, sepatutnya ibu-ibu baca Yasin makin seronok. Ke ibu dah belajar perbahasan surah Yasin, baca Yasin masih tak rasa apa-apa ibu? Ibu rasa tak perubahan baca Yasin dalam keadaan kita tahu kalimah-kalimah tu dari segi tafsiran dan perbahasan surah dia? Dengan kita baca Yasin selama ni secara tak tahu apa-apa, baca saja. Ibu rasa tak perbezaan dia bila kita faham? Yang bila kita tahu kaedah-kaedah. Kita akan rasa seronok, dia lain macam. Masya Allah. Masya Allah. Okey, jadi marqad. Di sini kenapa kita baca marqadina? Marqadi kerana ada min tu dibaca marqadina. Habis. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Okey. Ibu ayah wa'ada. Wa'ada adalah fi'il madhi sebenarnya ya. Wa'ada juga fi'il dan dia adalah fi'il madhi. Okey. Wa'ada ini wa'ada. Ibu yang fi'il madhinya wa'ada atas wazan fa'ala. Wa'ada atas wazan fa'ala. Okey. Jadi dia adalah daripada bab fa'ala yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Daraba yadribu apa lagi contoh? Tak nampak pula, ya. Janganlah contoh bila contoh ni tengah-tengah macam ni tak nampak pula. Daraba yadribu contohnya lah. Fa'ala yaf'ilu.
Jadi wa'ada bagaimana fi'il mudhari'nya ibu ayah? Wa'ada bagaimanakah fi'il mudhari' untuk wa'ada? Jadi daraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Contoh fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau wa'ada bagaimana fi'il mudhari'nya ibu ayah? Cuba tuliskan. Ibu Wan Hasnah ya'idu. Betul ke ya'idu? Yang lain ibu ayah betul ke? Wa'ada ya'idu ke? Kak Hana yau'idu. Jadi ibu ayah, mana betul? Pertama ke kedua? Wa'ada ya'idu ke wa'ada yau'idu? Pertama ke kedua ibu? Ibu Kulsum yang kedua. Lagi yang lain? Okey, masya-Allah. Okey ibu ayah, salah semua ya. Ibu Wan Hasnah betul tadi. Wa'ada memang asalnya yau'idu. Tetapi ditukar kepada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Boleh ibu ya? Tulis ibu. Memang asalnya yau'idu, tetapi dibaca wa'ada ya'idu. Waw tu dibuang untuk meringankan bacaan. Wa'ada ya'idu saja. Tulis ibu ya, jangan ni pula jangan terlepas ya. Masdarnya wa'dan. Wa'dan. Okey, boleh buat ya. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu wa'dan. Okey. Apa dia makna wa'ada ini? Berjanji. Berjanji ataupun janjilah ya. Janjikan ke, berjanji ke. Jadi wa'ada janji ataupun janjikan ataupun berjanji. Wa'ada fi'il madhi. Di sini hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Wa'ada fi'il madhi, ar-rahman fa'il dia. Ar-rahmanu adalah isim mufrad. Fa'il kepada wa'ada. Okey. Wa sadaqal mursalun. Wa sadaqa pun fi'il ni boya. Sadaqa yasduqu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi boya, sulasi mujarrad banyak tak dalam Quran? Sulasi mujarrad banyak tak dalam Al-Quran? Sangat banyak. Jadi betul tak surah Al-Miftahi peringkat pertama untuk mengenal fi'il memang kita kena kenal sulasi mujarrad dulu. Betul ke tidak? Kita memang kena kenal dulu sulasi mujarrad. Sekarang ibu dah nampak tak kepentingannya kita kenal sulasi mujarrad? Ibu nampak ya, kepentingan kita kenal sulasi mujarrad. Hanya para peserta yang ikuti pengajian surah Al-Miftahi dan salin. Bukan sekadar dengar tapi tak salin. Yang dengar tapi tak salin, mereka akan kata apa? Ustaz, susahlah Ustaz. Ustaz macam-macam lah. Pasal apa? Dia tanya balik, ibu, tunjuk nota ibu salin? Tak salin. Itu yang saya tak suka. Susah, nota pun tak salin. Orang macam ni saya tak nak, saya bukan apa, bukan saya sombong ke apa ke boya. Saya sekarang ni makin strict. Saya hanya nak bantu mereka yang betul-betul nak belajar. Ini bukan dakwah. Ini kita belajar kuliah. Bila kuliah ibu ayah, hanya yang nak belajar saja. Hanya ibu ayah, apa dia pelajar dalam bahasa Arab? Ulang boleh. Apa dia pelajar dalam bahasa Arab? Talib, kan? Talibun. Talib, kenapa dia panggil pelajar itu talib daripada talaba? Apa maksud talaba? Talaba ni berkehendak, berkeinginan. Talaba ni berkeinginan. Jadi kalau dia daftar tapi dia tak berkeinginan pun betul-betul untuk belajar bahasa Arab, sekadar ikut-ikut orang. Orang macam ni biasanya lepas belajar, lepas tu tak faham sikit, terus susah nak belajar bahasa Arab ni, tak nak belajar lah. Yang macam ni teruskan dengan kerendahan hati yang tak patut macam tu. Tapi ibu-ibu yang sekarang ni istiqamah. Siapa yang betul-betul nak belajar istiqamah. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi sedekah penting tahu sulasi mujarrad. Sedekah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Okey. Ibu ayah,
Sadaqah ni fi'il. Fi'il mesti ada apa? Kita masuk sedikit nahu. Fi'il mesti ada apa ibu? Fa'il. Fa'il. Okey. Ibu ayah tengok sekarang ni. Al-mursalun, telah benarlah para rasul. Al-mursalun jamak kan ibu? Jamak muzakkar salim kan? Al-mursalun jamak muzakkar salim. Sekarang ni ayat sadaqal mursalun dimulakan dengan fi'il dulu. Sadaqa baru al-mursalun. Maka bila apa ni? Kita dah belajar dalam mustawa 2. Kita dah belajar dalam mustawa 2 kan. Ini mustawa 1 yang saya tengah kursuskan. Lepas ni siri yang kelima. Lepas pergi kelas ni. Satu lagi nota mustawa 2. Mustawa 2 saya baru buat kali pertama hari tu. Dalam mustawa 2 ibu ayah ada belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan dalam Nahu Al-Miftahi peringkat pertama, baru tadi lepas subuh saya buat rakaman separuh dulu untuk teknik mengenal teknik buat ayat menggunakan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tadi saya baru bagi. Ibu-ibu yang Nahu Al-Miftahi peringkat pertama, pastikan dengar dan tulis. Okey? Dan pelajaran yang ke-12 untuk Nahu Al-Miftahi saya akan buat dalam masa terdekat. Juga menerangkan mengenal jumlah ismiyah, mengenal jumlah fi'liyah. InsyaAllah ibu ayah kita akan buat nanti insyaAllah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi sadaqah fi'il, mana fa'ilnya al-mursalun. Macam saya kata, bila fi'il, ayat dimulakan dengan fi'il, Ustaz, bukan ayat ni dimulakan dengan qalu ke? Qalu ya wailana. Betul ibu dimulakan dengan qalu ya wailana. Tapi ayat 52 itu saja ada beberapa ayat dalamnya. Okey. Jadi kalimah sadaqa al-mursalun, sadaqa al-mursalun adalah satu ayat. Telah benarlah pada rasul itu. Cuba ibu dengar saya kata. Telah benarlah para rasul itu. Saya mulakan ayat telah benarlah para rasul itu dan saya berhenti. Faham tak faham? Boleh faham tak setakat itu? Saya berhenti setakat itu. Orang yang mendengar boleh faham tak cakap saya? Ke tak faham juga? Faham kan? Ibrahim kenapa tak faham? Ibu Wasna kenapa tak faham? Saya kata telah benarlah para rasul itu. Fahamlah. Fahamlah maksudnya bukanlah kata telah benarlah para. Biar pada apa tak habis lagi ayat? Maksudnya setakat saya habiskan ayat tadi orang boleh faham. Okey, maka itu dipanggil jumlah ayat. Maka sadaqal mursalun adalah satu ayat. Dalam ayat yang lengkap 52 ada satu ayat yang bersendirian sadaqal mursalun. Sadaqah tu fi'il madhi, al-mursalun fa'ilnya. Bila ayat dimulakan dengan fi'il, fa'ilnya mufrad ke, fa'ilnya musanna ke, fa'ilnya jama' ke, tetap kita baca dengan tetap fi'ilnya depan tu fi'ilnya mufrad, sadaqah. Kita tak kata sadaqu al-mursalun, tak. Tetap sadaqah al-mursalun. Boleh buat. Okey. Cuba tengok wa'adar rahman. Ar-Rahman fa'ilnya bilangan tunggal. Ar-Rahman Allah Taala. Ar-Rahman pun fi'ilnya mufrad, wa'ada saja, tak baca wa'adu ke wa'ada ke wa'adat ke. Baca wa'ada saja. Begitu juga sadaqah al-mursalun. Kita tak sebut. Kita belajar sadaqah. Kalau dua orang sadaqah, ramai sadaqu. Itu secara asas. Tapi kalau ayat dimulakan dengan fi'il begini, fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya ramai, al-mursalun, jamak. Jelas tak ibu ayah? Semua insya-Allah. Jadi sadaqah bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu habis. Tengok pula kalimah al-mursalun. Al-mursalun ibu ayah. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi arsala. Arsala mudhari'nya yursilu baris bawah. Sin baris bawah. Arsala yursilu. Masdarnya irsalan. Isim fa'ilnya mursilun. Mursilun. Okey. Nampak ibu ya? Kalau tasrif kotak 8, itu 4 kotak yang pertama. Arsala yursilu irsalan mursilun. Okey. Kalau fi'il madhi majhul,
Arsala telah mengutuskan. Kalau telah diutuskan, ursila. Tulis ya. Arsala telah mengutuskan. Kalau telah diutuskan, fi'il madhi majhul, ursila. Okay. Kalau fi'il mudhari' majhul, yursalu. Sin bari atas. Yursalu. Masdarnya irsalan. Isim maf'ulnya apa ibu? Isim maf'ul kepada arsala. Bagaimanakah isim maf'ul kepada arsal? Isim fa'ilnya mursilun. Isim maf'ulnya betul ibu? Mursalun. Mursalun. Mim, ra, sin, lam. Mursal. Kalau seorang mursal ataupun mursalun. Kalau dua orang, mursalani. Dua orang, mursalani. Kalau ramai, mursaluna. Mursaluna. Nampak ibu ya? Kadang-kadang kita jumpa mursalun macam ni. Mursalun. Kadang-kadang kita jumpa mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Mursalin. Minal mursalin. Asalnya al-mursalun. Kerana ada huruf jar dibaca minal mursalin. Di sini wasadaqal mursalun. Baik al-mursalun, baik al-mursalin, dua-dua sama maknanya para rasul yang diutuskan. Cuma kaedah saja kita kena betul. Wasadaqa al-mursalun tak boleh kita suka hati baca. Oh, ustaz kata makna dia tak berubah dah ustaz. Jadi saya nak bacalah wasadaqal mursalin. Salah makna. Dari makna. Bila kita baca wasadaqal mursalun, maksudnya telah benarlah para rasul yang diutuskan. Siapa yang benar? Para rasul yang benar. Tapi kalau wasadaqa al-mursalin, dia seorang lelaki telah membenarkan para rasul. Lain maknanya. Okey. Jadi boya al-mursalun adalah isim apa tadi boya? Isim apa al-mursalun? Isim apa namanya? Isim fa'il. Boleh ya ibu? Isim fa'il. Allah, saya pun dah silap dah. Allahu Akbar. Bukan isim fa'il, bukan. Al-mursalun isim maf'ul. Dia isim maf'ul dan dia adalah fa'il kepada sadaqah. Okey. Ibu ayat kejap. Al-mursalun dia adalah fa'il kepada sadaqah, bukan isim fa'il. Dia fa'il kepada sadaqah. Sadaqah adalah fi'il. Fi'il mesti ada fa'il. Dan sadaqah, perbuatan benar ini, siapa yang buat perbuatan tu? Para rasul. Jadi al-mursalun dari satu sudut dia adalah fa'il kepada sadaqah. Satu sudut yang lain dari segi binaan kalimah tu sendiri, dia adalah isim maf'ul kepada arsala. Jelas tak ibu ayah? Saya ulang lagi sekali. Dari satu sudut, dari segi i'rab, dia adalah fa'il kepada sadaqah. Sadaqah fi'il, fi'il mesti ada fa'il. Dan al-mursalun adalah fa'il kepada sadaqah. Dari satu sudut yang lain, kalimah al-mursalun saja, tanpa kita kaitkan dengan sadaqah, kalimah al-mursalun adalah isim maf'ul dalam bentuk jamak. Isim maf'ul tapi dalam bentuk jamak muzakkar salim. Isim maf'ul kepada apa? Isim maf'ul kepada fi'il arsala yursilu. Boleh buat jelas tak insya-Allah? Okey, Haji Wahab jelas, Ibu Saidah faham, yang lain? Perbahasan al-mursalun tadi? Ibu Maimunah faham? Majid dan Aini, yang lain? Ibu Nasidah, Ibu Rahil, Ibu Masrina faham lagi? Ibu Zanita, Ibu Kulsum, yang lain? Saya nak tengok faham atau tidak ni? Okay, alhamdulillah semua faham. Kak Wan, K itu apa? Kak Wan tak faham. Soalan saya, faham ke tidak? K itu apa benda? Jawapannya faham ataupun tidak saja, bukan K. Okey, faham semua ya? Okey, faham. Kalau ada ibu-ibu ayah yang tak faham, kalau ada yang tak faham,
Nanti tengok balik audio, tengok balik video syarah ni insya-Allah dan dengar balik part ni berulang kali lah insya-Allah. Okey boy ya. In kanat illa sayhatan wahidatan. Ini kita sambung pada hari esok insya-Allah, boleh ya? Ini saya habis awal sikitlah. Saya nak sarapan kejap lah. Tak sempat kejap lagi, pukul 9.30 kelas pula. Tadi tak sempat. Boleh tak ibu ayah? Boleh kesian kat saya. Tengok muka. Lapar, muka kelaparan ni. Okey ibu ayah insya-Allah. Setakat ini saja. Ustaz nak terang. Baru ingat. Terima kasih ibu, saya dah ingatkan. Saya nak terangkan yakhsimun. Baru ingat. Terima kasih ibu. Sikit-sikit. Kan saya ada hutang kalimah yakhsimun ibu ayah kan. Pasal yakhsimun ni bila kita tengok, susahnya perbahasannya. Pasal saya tak jumpa. Tapi bila saya tengok kamus yang lagi tebal, Lisanul Arab nama kamus tu. Ibu, Lisanul Arab tebal dia ni. Tebal dia bukan macam ni. Ni kalau macam ni, katakan ini handphone saya. Handphone saya. Katakan macam ni, melintang macam ni. Okey, melintang macam ni, ada katakan dalam 12 cm. Dia kitab tu 5 kali ganda panjang. Kamus tu 5 kali ganda lebar. Ni katakan 12 cm, kamus tu dalam 60 cm, 70 cm panjang kamus tu, lebar ni. Berjilid-jilid. Lisanul Arab. Cari kat situ baru jumpa. Baru jumpa. Rupanya perbahasan yakhsimun ini dia adalah masalah qira'at. Qira'at yakhsimun bukan asalnya yakhsimun, asalnya yakhtasimun, tapi ada kaedah bacaannya, tapi kita tak bincang. Jadi kuning. Cukup boleh tahu yakhsimun ada 7 dalam qira'at, ada 7 cara baca. 7 cara baca yakhsimun tu. Sama ada qira'at tu masyhur ke tak masyhur cerita lain, tapi ada 7 cara baca yakhsimun saja. Saya baru tahu. Tapi kita tak bincangkan kerana itu perbahasan yang sangat berat, sangat tinggi dan tak sesuai untuk kita bincangkan. Boleh boya setakat itu saja insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama ibu ayah semua, alhamdulillah. Afwan wa iyyak. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.